ataupun kita nak tunggu apa nama ni, rakan-rakan kawan-kawan kita masuk dulu. InsyaAllah malam ini kita akan sambung muka surat 31. Dah khatam tuan-puan. 31 malam ni. Muka surat 31 dia, kita ni hanya 33 muka surat saja. Lebih kurang 2 helai lagi kita akan khatam kitab Paku Iman kita. Malam ini insyaAllah 31 sambungan isu tambahan dalam rukun yang kelima, iaitu beriman ataupun percaya kepada hari akhir. Percaya kepada hari akhir, itu dia panggil teras yang kelima ataupun rukun yang kelima dalam sistem kepercayaan kita terhadap ketuhanan. Ataupun kita panggil rukun iman. Rukun iman ada 6 paksi, 6 teras, 6 rukun, 6 pilar. Kita duk bincang rukun yang kelima, teras yang kelima, paksi yang kelima. Dan insyaAllah minggu depan last kita akan baca teras yang ke-6, iaitu beriman kepada qada dan qadar. Okey, insyaAllah kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala hadhan nabiyil karim wa imamil muttaqin wa qaidid du'akil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'da. Terlebih dahulu, marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya dapat sama-sama kita diberi peluang serta kesempatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama memeriahkan majlis ilmu kita pada malam ini walaupun secara online. InsyaAllah mudah-mudahan kita diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang kita dambakan, yang kita impikan, kita diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mana kita berada di dalam majlis ilmu dan juga sepanjang hidup kita. InsyaAllah tuan-puan, sebagaimana kita maklum pada awal tadi, kita akan sambung pengajian kitab kita muka surat 31 Paku Iman. Muka surat 31 Paku Iman, kita sedang bincang teras yang ke-5, sambungan teras yang ke-5 ataupun rukun yang ke-5 ataupun kita panggil pilar yang ke-5. Kita ada kitab akidah ini tuan-puan, kitab mana-mana, kitab usuluddin mana-mana, kitab akidah mana-mana membincangkan secara perinci tentang cara untuk kita beriman satu persatu 6 rukun iman. 6 rukun iman, ataupun kita sebut dalam bahasa moden, kita panggil sistem kepercayaan terhadap ketuhanan ini berteraskan kepada 6 pilar ataupun 6 teras. Ke-6 ini mesti kita tahu cara untuk kita beriman, untuk kita percaya. Bermula dengan teras yang pertama, iaitu percaya kepada adanya Tuhan, adanya Allah Subhanahu wa taala melalui pendekatan ciri yang telah kita settle, kita bincang 13 ciri yang wajib, 13 ciri yang istihalah, dan 1 ciri yang harus. Dan yang kedua, teras yang kedua kita dah bincang, iaitu beriman kepada kitab, percaya kepada kitab. Kita dah tahu bagaimana cara beriman kepada kitab dalam teras yang kedua. Dan begitu juga terus kepada teras yang ketiga, beriman kepada malaikat. Kita tahu bagaimana beriman kepada para malaikat, cara dia ataupun dipanggil makna beriman ataupun percaya kepada malaikat kita dah tahu. Dan yang keempatnya beriman kepada Rasul, juga kita tahu melalui pendekatan mengenal ciri yang ada pada Rasul. Kita dah bahas ada 9 ciri, 4 ciri yang mesti ada pada Rasul, dan 4 ciri yang istihalah pada Rasul, dan juga 1 ciri yang harus pada Rasul. Dan sambung malam ini tuan-puan, beriman ataupun percaya kepada hari akhir. Adanya hari akhir,
yang disebut, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib kita beriman, iaitu hari akhirat, yakni hari yang tidak ada hari selepas daripada itu. Apabila Allah membinasakan seluruh makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketika itu kita panggil hari pembinasaan, iaitu hari akhirat, hari yang tidak ada lagi matahari selepas daripada Allah binasakan matahari. Baik, sambung tuan-puan, hari ini masih lagi berada pada hari yang akhir. Tetapi info tambahan sahaja, dah selesai dah kita bahas. Beriman kepada hari akhirat itu simple sahaja, cuma ini info tambahan. Dipanggil tanbihum. Ini peringatan kepada sesiapa yang lalai dan lupa tentang hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dalam tanbih. Baik, kita sambung muka surat 31. 31, adapun hadis mayyit. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, kata pengarang kitab kita ini al-alim al-alamah Tuan Guru Haji Cik Al-Qadahi, adapun hadis mayyit, suruh orang buat cermat-cermat waktu mandinya. Kita nak bincang sambungan daripada perbahasan sebelum daripada ini berkaitan dengan memuliakan ataupun menghormati mayit. Kehormatan mayat ini kita kena jaga, tak boleh kita kasar dia, walaupun kita menyakiti mayit ataupun kita kasar mayit ini bukan dia sakit dari segi fizikal, tetapi kerana kita memulia dan menghormati, menjaga kehormatan mayit, bukan kerana kita nak pegang kuat dia takut dia sakit, bukan, tapi kerana kemuliaan dan kehormatan dia. Itu dah sebut sebelum daripada ni. Baik, sambung lagi. Adapun hadis mayit suruh orang buat cermat-cermat waktu mandinya. Ini sunat tuan-puan di dalam tata cara, tata kelola pengurusan jenazah. Kita akan bertemu dengan hukum sunat. Kita berlemah lembut dengan mayit ketika mana kita mengurus. Ketika kita mandikan mayit, sunat kita lemah lembut, jangan kita kasar. Jangan kita kasarkan dia, jangan kita main main gosok dengan kasar. Kita kena gosok, sunat kita gosok, ratakan air ketika kita mandi mayit, ketika kita wudukkan mayit, kita ratakan air dalam keadaan yang lemah lembut. Itu sunat dapat hukum, sunat dapat pahala sunat. Mayit, adapun hadis mayit suruh orang buat cermat waktu mandinya, mandi mayit, kerana ia sakit bekas tercabut rohnya, roh mayit. Dan hadis mayit suruh orang usun mayit. Baik. Berhenti sekejap. Jadi ada hadis, kenapa sunnah kita cermat waktu memandikan mayit? Kerana ia mayit ini sakit bekas tercabut rohnya. Kesan daripada bekas keluarnya roh. Roh, berpisahnya roh dengan jasad itu kesan. Masih lagi ada kesan. Tapi bukan maknanya kita ni tak boleh nak kasar dia. Bukan kata kita ilah kasarkan dia tu sakit dengan sebab kita kasar dia, bukan. Itu yang poin yang dia nak cerita. Dan hadis yang kedua, dan hadis mayit suruh orang usun mayit berhenti sekejap. Jangan bawa segera, kerana ia mayit hendak lihat rumah tangga mayit dan keluarga mayit. Dahulu dia nak tengok keluarga dia dulu. Ini pahaman, setengah kepercayaan, pahaman sebahagian masyarakat dulu tuan-puan. Ini yang dilakukan sebahagian masyarakat ketika mana dia nak keluarkan mayat ke husun mayat ini, nak bawa ke perkuburan. Usun mayat nak bawa ke kubur, maka cara dia akan ada 3 langkah ataupun ada berhenti. Dia usun, masuk letak mayat atas pengusun, kemudian dia usun jenazah itu, dia berhenti, Al-Fatihah, dia baca bismillah. Lepas baca bismillah, dia berjalan lagi, nak turun tangga ni tuan-tuan. Saya biasa tengok, banyak tempat dulu saya biasa tengok.
Kemudian dia berhenti Al-Fatihah, dia akan ada khalifah yang mengiringi mayat itu untuk buat benda ni. Sami-sami orang dah pakai usun tuan-puan. Sebelum turun tangga ni proses dia bukan sebelum turun tangga, semasa nak turun tangga. Proses ini dibuat selepas dia keluar je pintu rumah mayit ini, dia akan berhenti. Al-Fatihah, apabila khalifah sebut Al-Fatihah, maka orang lain dah faham dah tuan-puan, orang lain akan berhenti. Selesai Fatihah dia berjalan. Masuk gear 2, Al-Fatihah, berjalan selangkah berhenti. Apabila khalifah kata Al-Fatihah, maka dia akan baca Al-Fatihah sampai amin. Dia berjalan pula selangkah masuk gear 3 tuan-puan, dia akan berhenti. Khalifah kata Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, sampai akhir, ilal akhir waddallin. Barulah dia akan usung terus sampai ke kubur. Kalau rumah itu dekat dengan kubur, kalau tidak dia akan naik kenderaan lah. Ini cara sebahagian masyarakat kita buat. Adakah ada hadis? Ini yang dicerita oleh musannif. Pengarang kita nak cerita, sebenarnya kepercayaan itu, pegangan itu tidak ada hadis dan tidak sunat pun. Dan hadis mayit suruh orang usulnya usul mayit. Orang yang usulnya usul mayit berhenti sekejap. Jangan bawa segera. Tak boleh terus nak pergi. Kenapa dia berhenti 3 langkah ni? Kerana ia mayit hendak lihat rumah tangga. Ni ada kepercayaan kata tak boleh. Jadi mayat ni dia nak tengok sebelum dia pergi kubur, dia nak tengok dulu rumah dia. Orang panggil apa? Orang panggil perpisahan terakhir dia dengan rumah dia dan anak-anak dia. Ini kepahaman setengah orang. Dia nak tengok rumah tangga dia dan keluarganya, keluarga mayat dahulu. Maka iaitu hadis tersebut ini, ada orang kata ada hadis ni, karuk sahaja, sebenarnya tidak ada hadis. Tiada sah hadis itu. Kalau ada hadis itu, ada orang kata ada hadis, maka tidak sah hadis itu. Dan yang sebenarnya Nabi suruh segera. Yang sebenarnya macam mana dia menyalahi dengan sebenar. Sebab itulah amalan sebahagian masyarakat yang usun mayat, ada gear ini tuan-puan, yang usun mayat berhenti 3 langkah dan sambil berhenti baca Al-Fatihah. Sebenarnya amalan ini tidak sunat dan tidak ada hadis. Kalaulah dia i'tiqad sunat, maka salah, jadi haram. Adakah salah dia baca Quran, dia baca Fatihah? Baca Fatihah, kalau dia qasad nak pahala, maka dapat pahala. Kalaulah dia bukan salah dia baca Fatihah, tetapi menjadi kesalahan sekiranya dia i'tiqad sunat. Sunat buat 3 langkah. Itu yang menjadi kesalahan. Tetapi kalaulah dia baca Al-Fatihah, baca Quran, setiap dia kali dia berhenti itu dengan qasad nak pahala, maka akan dapat pahala. Cuma yang menjadi kesalahan, jangan dia i'tiqad sunat. Buat cara usun mayat berhenti, kemudian baca Fatihah, selepas tu selangkah berhenti baca Fatihah, langkah yang ketiga berhenti baca Fatihah, kemudian baru terus usun ke perkuburan. Itu salah. Salah berhenti, bukan salah baca Fatihah. Yang sebenarnya sunat macam mana? Dan yang sebenarnya Nabi suruh segera. Ini sunat menyegerakan pengurusan mayit bermula daripada proses mandi, kafan, solat dan terus ke perkuburan. Awak panggil kebumikan. Itu dia panggil perkara-perkara yang menjadi tanggungjawab orang hidup untuk melaksanakan kata orang mati. Dan kesemuanya proses itu mesti disegerakan. Makruh, dia ada 2 hukum kalau melambatkan. Pertama makruh, yang kedua ada kalaulah proses melambatkan ini sehingga menimbulkan ataupun sehingga lama memberi kesan kepada mayat, itu jadi hukum haram. Dengan sengaja melambatkan. Dan dia menunggu itu, kenapa dia tangguhkan lambat itu, dan tunggu itu tidak diizin ataupun tidak mendapat sebab yang dibenarkan oleh syarak, maka tetap akan jadi makruh ataupun haram. Ada 2 situasi. Pertama makruh, yang kedua ada situasi yang haram, melambatkan proses pengurusan mayat. Kenapa? Kerana, dan ini Nabi nak sebut kerana apa? Kerana Nabi
Suruh menyegerakan mayat. Dan yang sebenarnya Nabi suruh segera. Apa dia makna segera? Jangan berhenti-henti. Segera proses menguruskan mayit. Kalau nak usun pun tak perlu berhenti-henti, terus sahaja usun sampai ke perkuburan. Jangan berhenti-henti. Seperti hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Asri'u bil janazati. Artinya hendaklah kamu bersegera dengan membawa jenazah. Hendaklah kamu segera dengan membawa jenazah. Baik, settle tuan-puan. Kesimpulannya kita faham bahawa amalan yang dibuat oleh sebahagian itu bukan termasuk amalan yang disunatkan. Bahkan sunat kita kena segerakan, tak perlu kita berhenti. Dan kalau nak baca Quran, boleh baca sambil usun tanpa perlu kita berhenti. Nak baca Fatihah, nak baca surah Ikhlas, sangat cantik, bagus. Sambil usun terus baca Fatihah ataupun surah Ikhlas. Tidak menjadi isu. Baik, ada dibincangkan oleh para ulama tuan-puan. Nak cerita yang kata sunat, ada setengah tempat dia terkeliru. Ini perlu kepada tuan-puan, perlu kepada kita ulang kaji ataupun kita mengaji balik hukum fiqh ini supaya dia tak bertukar hukum. Ada setengah masyarakat tuan-puan, mungkin tidak ada tempat kita di bandar ni, tidak ada, biasanya di kampung biasanya, dan bukan semualah, sebahagian sahaja. Ada setengah tempat tuan-puan, sebelum dia turunkan mayit, dia akan azan. Dua amalan ini. Pertama, dia akan azan, panggil Tok Bila ataupun siapa anak-anak arwah ni, sila azan dulu sebab ayah dah nak pergi ni, ayah dah nak keluar ni. Dia azan. Kemudian selepas dia azan, dia akan usul mayat itu keluar daripada pintu, berhenti sekali Al-Fatihah, langkah kali kedua pula Al-Fatihah, langkah kali tiga Al-Fatihah, barulah terus usun. Jadi kedua-dua ini tidak disunatkan tuan-puan. Kedua-dua ini tidak disunatkan. Azan semata-mata kerana mayat nak keluar, maka tidak disunatkan. Yang sunat yang dibincangkan dalam fiqh macam mana? Sunat, kata para ulama, ketika mana azan dilaungkan. Ketika mana azan dilaungkan, kebetulannya di dalam rumah itu ada mayit, dan mayit itu dalam proses nak bawa ke perkuburan. Dan kebetulannya ada azan. Sama ada azan tu azan solat, azan nak solat di rumah tuan-puan, azan nak solat, masuk waktu solat, azan nak solat. Atau azan, mungkin azan kerana baru lahir, kerana anak baru lahir. Ataupun azan kerana orang nak musafir. Dan kebetulannya tuan-puan, mayit proses untuk dibawa ke perkuburan. Maka hukum dia sunat juga diusun mayit walaupun ketika azan. Inilah tempat yang terkeliru. Bukan kita lakukan azan kerana mayit nak bawa, nak turunkan mayit ataupun nak pindah mayit ataupun nak usun mayit ke perkuburan, tetapi sunat mayit dibawa ke perkuburan walaupun ketika azan dilakukan. Sama ada azan dilakukan itu kebetulannya ada orang nak musafir di rumah dia tuan-puan, mungkinlah contoh dia ada orang datang ziarah arwah, ziarah mayit dari jauh, kawan-kawan dia, keluarga dia datang dari jauh, maka dia pun nak kembali balik, nak musafir. Nak balik kampung balik kerana dah selesai dah mayit nak dibawa ke perkuburan, dia pun sambil mayit keluar, dia pun nak keluar. Dan sunat orang yang nak keluar ini tuan-puan, antara beberapa perkara sunat orang yang nak musafir ini, antaranya sebelum musafir dia sunat azan. Azan nak musafir. Walaupun kita bincang di kitab fiqh detail, walaupun musafir itu tak sampai 2 marhalah. Ini ada beberapa syarat dia. Tempat yang nak pergi itu tempat yang macam mana, dia punya note, dia punya ukuran, disunatkan kita azan. Tapi kesimpulan kita nak cerita ringkasnya tuan-puan, poin yang terkeliru ini, sunat dibawa
ataupun diusun mayit ini, walaupun ketika mana azan dikumandangkan, kebetulan azan dan mayat itu nak dibawa sunat, mayat itu diusung, dibawa ke perkuburan. Baik, settle tuan-puan. Jadi settle dah, kita dah tahu ada dua amalan ini, kedua-dua bukan amalan disunatkan. Sama ada azan sebelum nak dibawa arwah ke perkuburan tak disunatkan, bahkan sunat ketika azan pun sunat dibawa, sunat diusun mayat ke perkuburan walaupun ketika itu di rumahnya dilakukan azan dengan sebab-sebab tertentu. Dan yang pertama tadi, isu pertama juga kita bahaskan, juga musannif clearkan beberapa orang panggil isu-isu yang berlaku dalam masyarakat. Ini keistimewaan kita ini. Keistimewaan Tuan Guru kita ini, Tuan Guru Haji Cik Al-Qadahi ini, dia cuba merungkai isu-isu semasa yang bertentangan dengan syariat. Inilah antara peranan Tuan Guru kita, cuba untuk orang panggil menjernihkan hukum-hukum yang sebenar supaya masyarakat tidak beramal dengan amalan yang tidak disunatkan. Dan bahaya apabila diiktikad sunat ini menjadi haram. Baik, settle tuan-puan, kita akan masuk terus kepada seterusnya. Dan wajib kita i'tiqad. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Dan wajib kita i'tiqad. Macam biasalah, wajib i'tiqad kita dah tahu. Wajib kita berpegang dalam hati kita. Apa dia pegangan dia? Apa dia benda yang kita nak pegang? Bangkit. Bangkit ni dia panggil benda yang kita kena percaya. Benda yang kita kena pegang dalam hati kita. Dan wajib kita berpegang. Mana benda yang kita nak berpegang? Bangkit daripada kubur, hidup balik. Itu mesti kita percaya. Wajib kita percaya, bangkit daripada kubur ni kita akan dihidupkan balik. Bukan kita mati, maka luput dan habislah jalan hidup kita. Habislah riwayat hidup kita, kita tidak dihidupkan kembali. Tidak. Kita dihidupkan balik. Di alam yang berbeza, di channel yang berbeza, di platform yang berbeza. Cuma kita ini, mati ni sebuah berpisahnya roh dengan jasad, itu saja kita panggil mati. Mati ni merujuk kepada berpisahnya roh dan jasad. Jasad ini dia akan turun ke bawah dan roh dia akan meneruskan perjalanan dia ke alam, ke channel ataupun ke alam yang lain. Nak ceritanya, roh dia terus hidup. Dan bangkit, ni wajib i'tiqad, bangkit daripada kubur, hidup balik. Seperti ada sekarang. Hidup kita ni akan dihidup balik seperti mana? Seperti yang ada sekarang. Berhimpun di padan mahsyar pada hari kiamat. Kita akan dihidupkan oleh Allah Ta'ala semula. Di mana? Iaitu di padan mahsyar. Bila? Pada hari kiamat. Hari yang dibangkitkan. Itu panggil kiamat. Hari kiamat ini, hari yang dibangkitkan semula oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah matikan sekejap, kemudian Allah bangkitkan semula di platform yang nama dia mahsyar, yang nama dia padan mahsyar. Dan selepas dihidupkan, apa lagi kita punya plot ataupun jalan cerita kita? Dan dihisab, yakni dibentankan amalan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dihisab. Asal makna hisab dikira, tuan-puan, dan dihitung dan dikira amalan kita. Itu mana hisab. Sebab tu dulu, orang dulu, tuan-puan, zaman 80-an, 70-an, 80-an tu, orang tak panggil matematik. Ilmu hisab, dia panggil ilmu hisab. Dan dihisab dan ditimbang segala amalan yang kita kerjakan. Dihisab dengan makna dibentankan amalan oleh Allah Ta'ala. Segala aktiviti kerja buat kita di dunia ini akan dibentankan, akan dikemukakan balik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak. Di padan mahsyar kelak. Dan bukan saja dibentankan amalan kepada kita, bukan tunjuk kepada kita saja. Dan ditimbang, ni dipanggil dikira ni.
dihitung ni, dicek satu persatu ni, dan ditimbang segala amalan yang kita kerja. Di sinilah ulama bincang. Macam mana nak timbang amalan ni? Amalan kita ni tuan-puan, yang kata pahala ni, amalan, maksud amalan ni pahala, amalan yang ada pahala. Itu dia panggil amalan. Amalan yang berpahala akan ditimbang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ulama bahas, nak timbang ni mesti ada jirim, mesti ada benda. Nak timbang ni mesti ada benda. Macam mana nak timbang pahala ni? Ini ulama jawab. Maka kata ulama, Allah Subhanahu Wa Taala rupakan amalan kita ini, pahala kita ini dalam bentuk jirim. Allah Ta'ala rupakan dalam bentuk jirim yang boleh ditimbang. Yang boleh ditimbang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa boleh Allah Ta'ala rupa dalam bentuk jirim? Kerana amalan kita ni tuan-tuan, pahala yang selalu kita sebut, yang kata sawab, yang kata pahala ini, apabila amalan kita Allah Ta'ala terima dan Allah Ta'ala ganjarkan pahala kepada kita, maka pahala ini status dia kena tahu dulu. Pahala ni status dia tuan-puan, maujud ataupun wujudi ataupun tidak. Jawab dia, pahala ini statusnya wujudi di sisi Allah Ta'ala. Pahala ini tuan-puan, status dia benda yang betul-betul ada di sisi Allah Ta'ala. Apabila termasuk benda wujudi, kita tahu. Apabila termasuk benda wujudi, benda yang boleh dikesan dengan panca indera kita, maka benda tu statusnya wujud, statusnya lagi maujud, maka sah dilihat dan sah didengar. Itu kaedah yang selalu kita sebut. Kullu maujudin yasihu an yura wa yusma'. Tiap-tiap perkara maujud ini yasihu, sah untuk Allah Ta'ala perlihatkan dan untuk Allah Ta'ala perdengarkan. Cuma di alam dunia ni tuan-puan, benda ada yang kita panggil pahala tu benda ada, Allah Ta'ala tak buka hijab kita untuk nampak pahala. Tetapi ada ke tidak pahala? Ada. Kalaulah benda tu ada, maka mungkin ataupun harus ataupun boleh ataupun sah untuk Allah buka hijab kita, nak bagi kita nampak. Kita boleh lihat, kita boleh dengar pahala yang Allah Ta'ala beri kepada kita, kita boleh nampak pahala yang Allah beri kepada kita. Kenapa? Kerana benda itu ada. Sebab itulah apabila benda itu ada, Allah boleh rupakan pahala itu dan dalam bentuk jirim untuk ditimbang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di padan mahsyar kelak. Inilah dia proses jalan cerita kita tuan-puan. Semua orang bakal berdepan dengan situasi yang sama. Semua orang akan berdepan dengan kubur, dengan azab kubur. Semua orang akan berdepan dengan soal kubur. Dan semua orang akan dihidupkan, akan dibangkitkan semula di padan mahsyar. Dan semua orang akan ditimbang amalan dia. Akan dicek satu persatu amalan dia. Sebab itulah apabila kita percaya, kita pegang dalam hati kita, maka menyebabkan kita akan halusi, kita akan alert, kita akan orang panggil cakna setiap amalan kita. Kita rasa susah hati, amalan kita ini Allah Ta'ala terima ataupun tidak. Apabila Allah terima, ada pahala ataupun tidak. Kalau ada pahala banyak ataupun tidak. Ini paling penting tuan-puan. Ini paling penting, kita nak kena risau. Kita nak kena berjaga-jaga, kita nak kena beringat selalu, kita nak kena rasa takut. Apabila dia rasa takut dengan diri dia, Allah terima tak terima pahala dia, ada pahala tak ada pahala amalan dia ni betul tak betul dengan terma dan syarat yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala, menyebabkan dia tidak ada masa untuk ambil kisah pasal orang lain. Tak dam tuan-puan nak kisah pasal orang lain. Tak ada masa nak ambil nak dengki orang. Tak ada masa untuk dia nak takabur dengan orang. Tak ada masa untuk dia nak ambil tahu pasal diri orang lain. Kenapa? Kerana dia susah hati memikirkan masa depan dia. Susah hati memikirkan hala tuju dia. Kerana semua orang mempunyai hala tuju yang sama, tempat yang sama. Kompas kita kompas yang sama. Semua orang akan berdepan dengan situasi yang sama, platform yang sama. Maka kita kena berjaga-jaga. Baik, saya tuan-puan. Dan ditimbang segala amalan yang kita kerjakan. Amalan maknanya kita ditimbang pahala oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini pahala penting tuan-puan.
Sebab tu level pertama, kita diajar di dalam ilmu fiqh, tuan-puan. Saya selalu sebut, ilmu fiqh itu, kita panggil fiqh minded itu, apa dia? Setiap pekerjaan kita, setiap amalan kita, setiap ibadat kita, pastikan ibadat yang ada pahala. Kerana level pertama, level kita nak target kita, amalan yang berpahala. Amalan yang berpahala. Baik. Habis. Selepas itu, seterusnya kita punya, apa panggil tuan-puan, kita punya tempat-tempat yang bakal kita akan transit. Dia panggil checkpoint, nak sebut checkpoint. Dia punya checkpoint yang semua kita akan berdepan dengan checkpoint ini. Dan selepas ditimban amalan kita kerja dan minum air kolam Nabi. Semua orang akan dapat kesempatan dan peluang sesiapa yang terpilih. Sesiapa yang terpilih akan mendapat keistimewaan untuk minum air di Telaga Kautsar. Dan minum air kolam Nabi. Yakni air Telaga Kautsar yang Allah berikan keistimewaan kepada Nabi kita. Ini kelebihan Nabi kita, tuan-puan. Ini kehebatan Nabi kita, keistimewaan Nabi kita, ketinggian Nabi kita. Allah beri kepada Nabi kita Telaga Kautsar. Dan sesiapa yang diberi minum air ini, dia tidak akan dahaga sampai bila-bila. Ini keistimewaan minum air di Telaga Nabi. Siapa yang kenal Nabi, siapa yang banyak selawat ke atas Nabi, insya-Allah tuan-puan, connection, kita akan ada connection, ada kekuatan, ada peluang yang besar untuk mendapat syafaat daripada Nabi. Nabi kenal kita, tuan-puan. Itulah kepentingan selawat. Jangan lupa setiap hari, tuan-puan, saya pesan kepada diri saya dan saya pesan kepada tuan-puan, selawatlah banyak-banyak kepada Nabi kita. Orang yang tahu, tuan-puan, orang yang tahu kehebatan selawat, masya-Allah, tuan-puan, dia tidak akan meninggalkan selawat sekiranya dia nampak kelebihan selawat ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sangat besar, tuan-puan, selawat ni. Sebab tu kata Nabi, kata para ulama, sesiapa yang kasih kepada Nabi dia, sekurang-kurang dia kena selawat 100 kali ke atas. Jadi cubalah kita beramal dengan selawat ini sekurang-kurang 100 kali. Dan minum air kolam Nabi oleh tiap-tiap orang yang Islam di padang mahsyar. Maksudnya, tuan-puan, keistimewaan yang Allah berikan kepada orang Islam sahaja untuk mendapat keistimewaan. Boleh minum air kolam Nabi, air Telaga Nabi Kautsar ini. Dan minum air kolam Nabi oleh tiap-tiap orang yang Islam di padang mahsyar sebelum lalu sirat. Jadi kolam ni, tuan-puan, kena sebelum kita meniti di titian sirat, kita akan diberi keistimewaan untuk dapat minum air kolam Nabi kita. Dan lalu sirat. Dan lalu titian sirat. Ini tempat yang last final touch, tuan-puan. Inilah tempat yang takut, tempat yang final touch. Sesiapa yang selamat di titian sirat, dia akan sampai ke syurga. Sesiapa yang tak berjaya, dia akan jatuh ke bawah. Ke bawah itu adalah tempatnya di neraka. Jadi titian sirat ni, kata para ulama dan hadis, Allah bentankan di atas muka neraka itu, ia titian sirat. Bukan siratul mustaqim, titian sirat. Sesiapa yang berjaya melepati titian sirat, maka dia selamat daripada jatuh ke dalam neraka, wal'iyazubillah. Dan neraka, dan lalu sirat, dan neraka. Last sekali, neraka, wal'iyazubillah. Dan dapat syafaat Nabi.
Kemudian yang seumpama syafaat Nabi. Selain daripada syafaat, dapat kebaikan-kebaikan yang ditawarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang akan dapat syafaat Nabi ni? Bagi tiap-tiap orang yang berdosa. Bagi orang yang tiap-tiap orang yang berdosa, yang Islam. Orang yang melakukan dosa seperti kita tuan-puan hari-hari buat dosa ini, tapi Islam. Inilah tepat yang ulama kita sangat-sangat jaga. Jagalah ikatan Islam kita, jagalah iman kita tuan-puan. Dengan erti kata lain, carilah ilmu untuk selamatkan 6 paksi ini, 6 rukun ini, 6 teras ini, supaya apa yang kita pegang dalam hati kita, apa yang kita pegang di dalam, apa yang kita percaya dan hati kita berkaitan dengan 6 pilar ini, 6 teras ini, 6 rukun ini, selamat. Walaupun amalan kita banyak yang bocor, amalan kita banyak yang tak bertepatan dengan syariat, akhirnya kita akan ke syurga juga. Itulah kenapa ulama kita sangat tekan, sangat fokus kepada akidah, sangat fokus kepada fiqh, kerana dia menyelamatkan masyarakat, nak menyelamatkan umat Islam supaya mereka ini tidak akan ke neraka. Walaupun mereka ke neraka tetapi tak lama, akhirnya mereka akan dikeluarkan oleh Allah Ta'ala, dimasukkan ke syurga selama-lamanya. Dan dapat syafaat. Syafaat ni talabul khairi lil ghairi. Kita panggil recommendation daripada Nabi kita. Tu dia panggil syafaat. Nabi tolong. Tolong bertemu dengan Allah Ta'ala, tolong minta dengan Allah Ta'ala supaya bantu kita. Supaya bantu hamba dia, bantu umat dia ini, percepatkan proses pengiraan. Kalaulah Allah terima, menyebabkan kita akan dapat recommendation daripada Nabi, memudahkan Allah kira. Kemudian yang seumpama syafaat, kebaikan-kebaikan lain, siapa yang akan dapat syafaat Nabi? Bagi tiap-tiap orang yang berdosa, yang Islam. Jaga, walaupun dia dosa banyak, tetapi dia Islam, maka melayakkan syarat untuk dia dapat recommendation daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang kita damba, yang kita harapkan tuan-puan. Manusia apabila dia mati berada di padang mahsyar, antara benda yang dia sangat harap, sangat mencari ketika itu, ketua dia tidak lain dan tidak bukan tuan-puan, dia akan mencari ketua terakhir dia, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk tolong kita bertemu dengan Allah. Tidak ada orang lain dah nak tolong ketika itu tuan-puan, di saat dikala semua orang masing-masing susah hati dengan hala tuju dia, ke mana hala tuju dia ini, neraka ataupun syurga, masing-masing tak tahu lagi, menyebabkan ketika itu mereka saling give up. Tak tahan dengan azab di padang mahsyar yang sangat pedih. Di padang mahsyar pun tak tahan azab dah tuan-puan. Menunggu itu satu azab. Allah Ta'ala transit kita di mahsyar ini merupakan azab sebelum azab. Dia panggil azab sebelum azab. Sebelum Allah Ta'ala nak azab neraka, Allah Ta'ala azab dulu di mahsyar. Menunggu ribuan tahun, lebih lama daripada hidup di dunia. Lebih lama daripada hidup di dalam kubur. Lebih lama di dunia, lebih lama dalam kubur, lebih lama lagi daripada hidup dalam kubur, iaitu itulah dia mahsyar. Masa ketika itulah masing-masing akan bertemu dengan ketua masing-masing, dan orang lain semua berlepas diri. Ketua atas dunia semua berlepas diri. Pergi bertemu dengan ketua semasa duduk atas dunia, semua pakat berlepas diri, kerana masing-masing diri pun tak boleh nak bantu. Aku sendiri pun tak boleh menyelamatkan diri aku, mana mungkin untuk bantu pergi bertemu dengan Allah Ta'ala. Tak boleh. Sehingga akhirnya semua pakat pergi bertemu dengan Rasulullah. Ketika itulah kita nak semua orang, bukan saja umat Nabi kita, bahkan umat-umat lain juga, mereka nak mohon recommend daripada Nabi kita supaya Allah Ta'ala bantu dia mempermudahkan perkiraan perhisaban dan juga orang panggil apa, perbentangan perkiraan amalan di mahsyar. Sebab itulah tuan-puan sangat-sangat hampir kita dengan Rasulullah. Sebab itulah kenapa kita setiap hari kita tak boleh lupa Rasulullah. Kerana dia power. Allah beri power kepada Rasulullah, kuasa kepada Rasulullah, iaitu kuasa syafaat. Dan Nabi, dan syurga, dan ni mubtada balik, dan wajib i'tiqad, adanya syurga. Tadi wajib i'tiqad, bangkit daripada kubur. Kemudian beberapa checkpoint yang lain. Selepas bangkit kubur itu ada pembentangan amalan, perkiraan amalan.
Allah timban amalan kita. Selepas Allah timban amalan, Allah Ta'ala halau kita untuk ke titian sirat. Sebelum titian sirat akan ada dapat minum keistimewaan Allah beri kepada orang Islam, dapat minum air telaga Kautsar. Seterus titian sirat. Kalau siapa tak selamat di titian sirat, dia akan jatuh ke dalam neraka wal'iyazubillah. Dan apa lagi wajib kita i'tiqad dalam hati kita? Dan wajib i'tiqad, yakni berpegang dalam hati kita adanya syurga. Dan binasa langit bumi. Jangan kita ingat langit bumi ini akan ada selama-lama, tidak akan musnah. Sebab itulah kita hidup di dunia ini seolah-olah kita tak mati. Dan langit bumi ini akan binasa. Allah Ta'ala akan binasa. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Allah Ta'ala akan goncangkan dengan goncangan yang maha dahsyat, sehingga langit ini sekepin demi sekepin gugur ke bumi. Apabila Allah balik bumi, 7 lapis bumi Allah balik, dan 7 lapisan langit juga Allah Ta'ala hancurkan. Jadi tiada semacam belum ada dahulu. Allah Ta'ala hancurkan bumi dan langit ini seolah-olah sebelum ada dulu. Sebelum Allah buat bumi, sebelum Allah cipta langit, maka Allah binasakan seperti awal balik. Seperti asal balik. Kemudian masuk syurga ahli syurga. Kemudian daripada itu tak ada tuan-tuan. Kemudian masuk syurga. Kemudian masuk syurga ahli syurga. Maka apabila ahli syurga, maka dia masuk syurga. Dan masuk neraka ahli neraka wal'iyazubillah. Kerana 2 tempat ini sahaja kita panggil darul akhirah, kampun asal kita tuan-puan. Allah Ta'ala buat kampun kita, kediaman abadi kita hanyalah 2 sahaja, dan 2 itu pilihan kita yang memilih. Sama ada di neraka selama-lama wal'iyazubillah, ataupun syurga selama-lama wal'iyazubillah. Dan orang yang Islam kekal dalam syurga. Ni. Sebab tu nak jaga kita, iman kita. Dan orang Islam kekal dalam syurga. Dan orang kafir tiada masuk syurga. Orang kafir ni dia tidak akan masuk syurga sekali-kali walaupun sekejap. Allah Ta'ala mengharamkan kata orang kafir untuk menikmati syurga walaupun sesaat, walaupun sekejap. Jangan kata 1 saat, sekejap. Bahkan aura syurga tidak dibenarkan oleh Allah Ta'ala untuk orang kafir menghirup. Ataupun untuk orang tempias, menjadi tempias kepada orang kafir. Sama ada kafir itu kafir asli ataupun kafir murtad. Kafir asli ini dia tak pernah masuk Islam. Adapun kafir murtad, dia Islam, kemudian dia murtad, wal'iyazubillah. Hanya kekal orang kafir ini di dalam neraka, kekal pula selama-lamanya. Dan orang yang Islam, orang Islam pula terbahagi kepada 2. Ada yang terus ke syurga, tiada masuk neraka. Ada golongan pertama orang Islam ni tuan-puan, ada 2 golongan. Pertama, Islam yang terus ke syurga tanpa dia transit di neraka. Dan ada Islam yang kedua. Dan ada yang masuk neraka, tetapi tiada kekal di dalamnya, di dalam neraka. Dan dikeluar akan dia, akan orang Islam itu, dimasuk ke dalam syurga, kekal selama-lamanya. Ini golongan yang kedua. Kenapa dia dimasuk neraka tuan-puan? Ini penting kenapa para ulama kita sangat tekankan, jagalah iman kita. Walaupun senipih-nipih iman, tetapi masih ada bermakna tuan-puan, hala 7 umat Islam yang masih ada iman walaupun sekelumit, walaupun senipih, akhir masa depan dia ke syurga walaupun dia terpaksa transit di neraka. Kenapa dia terpaksa masuk neraka dulu? Kerana dia ini apabila ditebentankan amalan mereka, apabila dihitung dibentankan pahala mereka, maka pahala itu berkurangan daripada dosa. Kesalahan dia melakukan lebih daripada kebaikan, maka akan di-charge, akan
kira kesalahan, akan dibakar di dalam neraka mengikut qadar kesalahan dia, mengikut qadar dosa dia, kemudian habis dosa dia dibakar di dalam neraka, barulah dikeluarkan balik. Kenapa dikeluarkan balik terus ke syurga? Kerana dia ada imam dan hati dia. Itulah mahalnya tuan imam. Selalu kita sebut dalam kuliah-kuliah sebelum daripada ini, iman ini termasuk amalan batin yang sangat besar pahala dia berbanding dengan amalan zahir. Amalan batin ini tuan-puan ada beberapa amalan. Bukan satu saja. Amalan batin ini ada amalan batin yang termasuk termasuk iman kepada Allah. Termasuk dalam sistem kepercayaan terhadap ketuhanan, maka itulah amalan batin yang paling besar. Amalan kita, amalan di mana sistem kepercayaan benda yang kita percaya dan hati kita terhadap ketuhanan. Kita percaya ciri-ciri ketuhanan ada pada Tuhan sebanyak 20. Ataupun aqaidul iman 50. Ataupun aqaidul iman 60. Dan kita percaya tentang kerasulan, kita percaya tentang hari akhirat, kita percaya tentang kitab, kita percaya berkaitan malaikat, kita percaya kepada qada dan qadar. Itu dinamakan amalan batin yang mempunyai pahala yang sangat besar, yang tak sama dengan amalan batin yang lain, dan lagi-lagilah tak sama dengan amalan zahir. Amalan zahir itu tuan-puan, amalan yang termasuk di dalam syariat, di dalam ilmu fiqh. Sembahyang kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita, baca Quran kita, pendengaran yang baik kita, penglihatan yang ada pahala, perbuatan tangan ada pahala, semuanya itu dipanggil amalan zahir. Kalau nak dibanding dengan amalan batin ni pula ada dua, bahkan amalan batin ada dua ni, amalan tentang amalan akidah kita lagi besar daripada amalan batin lain. Amalan batin lain tu apa dia tuan-puan? Termasuk dalam amalan batin syariat. Sabar itu amalan batin. Qanaah atau tawadhu' itu amalan batin. Orang panggil apa tuan-puan? Kita ni sabar ini dia bukan termasuk amalan zahir. Tak ada siapa pun nampak. Sabar ini termasuk amalan batin. Tetapi besarnya pahala batin, walaupun dua-dua ni amalan batin, tapi besar batin amalan akidah lagi. Sebab itulah jagalah tuan-puan, jagalah diri kita, jagalah akidah anak isteri kita, jagalah akidah keluarga kita, bantulah masyarakat sekitar kita, kerana orang yang sayang kepada manusia, orang sayang kepada keluarga dia, orang sayang kepada masyarakat sekitar dia, orang sayang kepada ummah, sayang kepada umat Islam, mereka akan mengajak orang supaya kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka nampak hati mereka betapa besarnya amalan kenal Allah, besarnya amalan kenal Nabi, besarnya amalan rukun iman ini, maka dia akan bantu orang lain juga akan mendapat manfaat sebagaimana apa yang dia pegang. Ini penting. Walaupun syariat tuan-puan dia tak banyak yang dia belajar, kadang-kadang buat semayan pun tungat balik. Semayan pun tak berapa nak cekak sangat. Semayan ni ikut ambil syarat saja. Perkara batal tak berapa cakna, perkara syarat sah tak berapa cakna, perkara sunat lagilah tak cakna, perkara untuk dapat pahala 27 sembahyang Jumaat lagi tak cakna. Menyebabkan banyak kesalahan yang dibuat dalam fiqh. Tetapi akidah dia ini dia jaga. Apabila akidah dia jaga, maka di akhirat kelak ditimbang oleh Allah Ta'ala tuan-puan, pahala dia kurang, dosa dia lebih. Menyebabkan oleh kerana dia ini masih ada iman, dia akan diselamat oleh Allah Ta'ala, dia akan diletakkan ke dalam syurga. Inilah dia golongan Islam yang kedua. Golongan Islam yang pertama terus dia masuk syurga, dia tak pernah menjadi ahli neraka. Dan golongan kedua, orang Islam yang menjadi penghuni neraka dulu, dia banduan neraka dulu, kemudian dia terus masuk syurga. Tapi orang dua ni tuan-puan, dia tetap ada perbezaan. Ulama menyatakan orang yang diletakkan oleh Allah Ta'ala dalam neraka, maka dia ada tanda dia. Apabila dia keluar masuk syurga, dia ada tanda dia. Allah berikan tanda kerana nak tak sama dengan orang-orang yang berada dalam syurga yang tak pernah masuk neraka. Kalau kita sekarang ni contoh dia banduan lah. Tapi banduan kita sekarang ni keluar pun tak ada tanda apa. Tapi di sini ada tanda.
dan syurga. Kekal selama-lama dalam syurga. Dan syurga. Dan segala nikmatnya, nikmat syurga itu kekal. Segala nikmat, tuan-puan, segala nikmat syurga itu kekal selama-lamanya. Tapi ingat di sini kita belajar ilmu akidah, tuan-puan, kita tahu kekal syurga tak sama dengan kekal zat Allah. Dia di sini kekal syurga, kita sebut sebelum daripada ni ada 8 jenis yang kekal yang Allah sengaja tak nak binasakan. Apa beza? 8 jenis kekal, salah satu daripada 8 itu syurga dan neraka. Apa beza dengan kekal zat Allah Ta'ala? Apa beza dengan baqa, ciri yang ada pada sifat Allah Ta'ala? Beza dianya, baqa Allah Ta'ala, baqa sifat Allah Ta'ala, baqa yang tak menerima binasa. Tetapi kekal syurga, kekal neraka, kekal ruh, kekal qalam, kekal bidandari, kekal bidandari, kekalnya qalam, itu antara benda kekal, kekalnya kursi, ruh pun kekal. Semua 8 jenis ini dia panggil kekal yang menerima binasa. Kalau Allah Ta'ala nak binasakan syurga dan neraka, Allah boleh binasakan bila-bila. Allah boleh binasa haruh di sisi akal kita untuk Allah Ta'ala binasa pada bila-bila masa. Tetapi dia janji dia tak nak binasa. Dia sengaja dia tak nak binasa, maka kita panggil kekal yang menerima binasa. Bukan, itu beza dengan baqa. Adapun baqa itu, tuan-puan, dia panggil kekal yang tidak menerima binasa. Kekal yang tidak ada penghujung, itu dia panggil baqa. Adanya Allah Ta'ala ada yang macam mana? Ada yang qidam, ada yang tidak ada mula. Lagi pula ada yang baqa, ada yang kekal. Kekal yang tidak menerima binasa. Kekal yang tidak ada penhujung. Jangan tanya dia bila last. Jangan tanya bila penhujung. Kekal. Tapi kita benda baharu, tuan-puan, ada penhujung. Ada mula dan ada last. Mula kita lahir, akan ada ending kita, akhir kita bila kita nak mati. Cuma rahsianya kematian itu di dalam ilmu Allah Ta'ala tak beritahu kita. Kita mula kelas dan akan ada akhir kita. Mula pertemuan akan ada perakhiran. Semua baharu ada mula dan ada akhir. Itu ciri baharu. Adapun qidam, ciri dia tidak ada mula dan ciri dia tidak ada akhir, tidak ada penhujung. Tu. Sebab tu, tuan-puan, dia beza sedikit. Kekal yang menerima binasa dia panggil khuludun ataupun khalidina fiha abada. Di dalam syurga ni, tuan-puan, Allah ungkap selalu fi jannah tajri tahtihal anhar khalidina fiha abada. Di syurga ini Allah gambarkan dalam Al-Quran, mengalir air di bawahnya, di bawah syurga itu. Tajri, mengalir air di bawahnya, di bawah syurga. Khalidina fiha abada, khalidi. Kekal syurga itu selama-lamanya. Dia tak guna baqa, tapi guna khalidi. Inilah dia perbezaan. Apabila benda yang menerima binasa nak gambarkan kekal, maka istilah digunakan khalidina fiha abada. Tetapi sifat Allah Ta'ala yang kata kekal, yang tidak menerima binasa, yang tidak ada penhujung, digunakan baqa. Itu beza, tuan-puan. Hanya belum lagi. Maka bukan hanya maka tiada jadi tua selama-lamanya. Ini dia nak cerita gambaran nikmat syurga, tuan-puan, sebagai magnet, sebagai daya penarik kepada manusia. Allah Ta'ala ini konsep yang dia buat untuk menarik manusia, tuan-puan. Banyak Allah Ta'ala gambarkan kebaikan, gambarkan keistimewaan syurga, kebaikan syurga, manfaat syurga, kenikmatan dalam syurga. Sebagai apa? Sebagai daya penarik manusia untuk melakukan pahala semaksima yang mungkin untuk dapat tiket dan syarat ke syurga.
Macam kita lah tuan-puan, kita lah samalah konsep manusia pun. Dia nak pergi ke satu tempat yang sangat dia impikan, yang sangat cantik, yang dia orang panggil the big dream dia, impian besar dia, nak melawat satu tempat yang cantik di dunia. Nak pergi ke mana? Nak pergi ke Jepun, tuan-puan. Jepun tempat air salji, nak mandi, nak main salji di Jepun. Dia tak pernah sampai, maka nak pergi ke sana tempat yang sangat menarik, sangat cantik, perlukan perbelanjaan yang besar. Maka dia pun target, dia pun kumpullah semaksimum mungkin duit, belanja, kerja kuat. Kenapa kerja kuat? Untuk kejar target dia, untuk dapat apa yang diimpikan. Kerana dia nampak cantiknya tempat yang dia nak pergi. Menyebabkan tuan-puan merasan dia, menjadi motivasi kepada dia untuk dia bekerja mencari duit sehingga tercapai. Begitu juga konsep yang Allah gambarkan kepada kita. Allah gesa kita, Allah gambarkan kebaikan, kecantikan, kenikmatan supaya kita ini boleh menjadikan motivasi kepada kita. Kita boleh terasan kita untuk ke syurga. Bagaimana Allah gambarkan? Dan tiada jadi tua selama-lamanya. Muda ni sebagai nikmat. Sebab tu dalam syurga tuan-puan tidak ada tua. Kerana apa? Kerana muda itu nikmat. Sebab tu atas dunia, tua tak selama tuan. Jangan bimbang tuan-puan. Orang susah hati kalau tua tuan-puan. Semua orang kita nak muda. Sebab tu kita tak pernah mengaku tua tuan-puan. Tidak ada orang mengaku tua. Jaranglah kalau mengaku tua. Semua dia kata muda lagi. Ustaz berapa umur? Baru 50. Dia akan ada baru. Kenapa? Kerana dia takut dengan tua. Orang kita ni dia takut dengan tua. Bukan orang kita saja tuan-puan, manusia. Manusia ataupun baharu memang dia akan takut dengan tua. Kenapa? Kerana muda itu adalah nikmat. Sebab itu Allah Ta'ala gambarkan kenikmatan dalam syurga. Tidak ada orang tua dalam syurga. Kenapa? Semua dalam syurga ini muda. Kerana muda itu adalah nikmat. Bukan tua itu nikmat. Tetapi muda itu nikmat. Dan kemuncak muda itu tuan-puan, di usia yang kemuncak itu adalah usia yang Nabi gambarkan 33 tahun. Semua ahli syurga berada dalam syurga, umurnya sebaya, umurnya sebaya semua. Tidak ada yang tua, tidak ada yang muda. Semua sebaya seperti umur 33 tahun. Tiada yang tua, tiada jadi tua selama-lamanya. Dan tiada buruk pakaiannya. Dan apabila makan atau minum, tiada lapar. Ini ahli syurga. Gambaran kenikmatan dalam syurga. Tak ada pakaian buruk tuan-puan. Kita atas dunia je pakai. Beli baru. Bakal dunia pun kita tak nak pakai hak buruk. Apatah dalam syurga tuan-puan. Dunia pun tukar baju, tukar pakai, tukar telekom, tukar apa nama tuan-puan, tukar apa? Tukar telekom. Setiap bulan. Jangan kata setiap tahun. Tiap-tiap bulan beli baju baru, beli telefon baru. Dalam syurga tidak ada pakaian buruk. Dan apabila makan atau minum tiada lapar. Dia tak lapar. Jadi ahli syurga makan ni tuan-puan, ahli syurga makan bukan kerana lapar. Jangan ingat kerana orang ahli syurga dia makan je, kerja dia sedia tuan-puan. Kita jangan duduk atas dunia ni, duduk dalam macam duduk dalam syurga dah. Orang ahli syurga ni kalau dia duduk dalam syurga, kerja dia makan, tak ada kerja lain. Kerja tidur makan. Kenapa? Bukan dia lapar. Kita atas dunia ni kerja mengunyah aja ni sebab lapar. Makan nasi sebab lapar, mengunyah apa nama ini, dia panggil apa? Benda-benda yang kecil ni sebab lapar. Tapi di syurga bukan. Kerana dia makan kerana nikmat. Makan itu nikmat. Minum itu nikmat. Bukan dia lapar. Dia tak lapar. Dia tak akan ada benda yang dia tak suka. Lapar itu bukan nikmat. Dan tiada dahaga selama-lamanya. Dia tak pernah dahaga. Dia minum kerana nikmat. Kerana nak merasai kenikmatan. Minum. Sedap minum. Makan sedap. Tapi tak pernah lapar. Hanya makan minum pula kerana bersedak-sedak jua. Kerana menikmati perkara ataupun benda yang sedap yang dihidangkan oleh Allah Ta'ala kepada pengunjung dan penghuni syurga. Dan tiada berak kencing, tiada. Jangan bimbang tuan-puan, di syurga tidak ada tandas.
Jangan tanya tandas di syurga. Ahli syurga dia tidak ada qada hajat, dia tak ada berak, dia tidak ada kecin, tidak ada darah, tidak ada nanah. Jangan bimbang tuan-tuan. Hanya jadi peluh, dia makan banyak mana pun dia akan jadi peluh, dan peluh dia tak berbau macam kita hari ni tuan-tuan. Kenapa? Kerana berbau itu bukan nikmat. Peluh yang berbau itu bukan nikmat, perkara yang tidak disukai oleh manusia, maka itu bukan syurga. Hanya makan minum pula. Baik, hanya jadi peluh yang terlebih harum daripada kasturi. Peluh dia tu tersangat harum daripada kasturi. Dan tiada ada yang kotor cemar. Dalam syurga tidak ada mustaqzar tuan-puan. Kotor cemar ni dia panggil mustaqzar. Mustaqzar ni tuan-puan dalam kita selalu sebut menggambarkan kelebihan Nabi dan juga manusia biasa. Nabi ni tuan-puan, badan dia ni kehebatan Nabi. Kita nak sayang kepada Nabi, kena kenal fizikal Nabi, kehebatan dan juga keluar biasaan ada pada Nabi. Nabi kita semua dalam tubuh dia ni tuan-puan, dia tidak ada najis dan tidak ada mustaqzar. Semua yang ada pada tubuh badan Nabi ini semuanya perkara yang suci dan juga perkara yang harum. Badan dia ni tuan-puan sangat luar biasa bau, harumnya harum Nabi. Dan Nabi tidak ada mustaqzar. Apa dia mustaqzar tuan-puan? Mustaqzar ini kita dah sebut sebelum daripada ini, dia bukan najis tapi kotoran. Kotoran yang tidak termasuk najis, iaitu kotoran yang tidak menyebabkan, tidak memberi kesan kepada sembahyang dia. Itu dia panggil kotoran yang tidak membatalkan sembahyang ataupun tidak memberi kesan kepada sembahyang dia. Kalau najis, itu kotoran juga, tapi kotoran yang memberi kesan kepada sembahyang dia. Jadi kita dah sebut sebelum daripada kotoran, apa dia tuan-puan? Tahi mata kotoran, mustaqzar, tahi telinga mustaqzar, tahi hidung mustaqzar, air liur mustaqzar, tahi gigi mustaqzar, peluh mustaqzar, kesemuanya itu mustaqzar. Mani mustaqzar. Maka di dalam syurga tidak ada mustaqzar, tidak ada tahi telinga, tidak ada tahi gigi tuan-puan, tidak ada tahi hidung, tidak ada tahi mata, tidak ada. Tiada yang kotor, yakni mustaqzar, seperti hingus dan sebagainya. Dan tiada ada sesuatu benda yang menyakiti. Maknanya, tidak ada sesuatu benda yang menyakiti manusia, yang tidak disukai, yang boleh memudaratkan manusia, ataupun tidak disukai oleh manusia. Tidak ada. Dan tiada sakit dan demam. Ahli syurga tidak pernah sakit, tidak pernah demam tuan-puan. Yang demam ini hanyalah kita baharu. Dan tiap-tiap yang dibencinya sama. Tiap-tiap perkara yang dibenci, yang tidak disukai oleh ahli syurga tidak ada. Sebab itulah tuan-puan orang tanya. Selalu orang tanya, di syurga ni, isteri ni dia akan jadi ketua bidadari. Isteri dia akan jadi ketua bidadari. Lepas tu kena selamatkan isteri kita. Jangan kita je tahu tentang iman, tahu tentang syariat, tapi isteri kita tak ajar dia, kita tak pimpin dia ke syurga. Ini bahaya. Kalaulah isteri kita masuk syurga, kita masuk syurga, maka siapa yang jadi ketua bidadari? Isteri kita akan menjadi ketua bidadari. Lebih tinggi daripada bidadari di syurga. Lalu orang tanya, adakah isteri ni akan ada lagi perasaan jealous? Tengok bidadari yang sangat ramai, yang sentiasa berada di sisi suami dia. Jawab dia, tidak ada lagi cemburu di syurga. Kenapa? Kerana cemburu itu bukan nikmat. Cemburu itu bukan perkara yang disukai. Tidak ada lagi cemburu. Dan isteri kita dia pangkat tinggi, walaupun bidadari lain ni hebat, tapi isteri kita lagi hebat. Dan tidak ada lagi wajah-wajah yang tak cantik. Semua wajah cantik. Wajah yang di dunia ini kurang handsome akan jadi handsome masuk syurga. Wajah wanita yang tidak cantik masuk syurga, semuanya wajah-wajah yang cantik. Wajah-wajah yang handsome. Semua handsome. Tidak ada lagi suami kita yang tidak handsome. Sebab itulah orang yang sabar
akan masuk syurga. Masa dia kahwin, dia sabar, isteri dia tak apa cantik sangat. Nak impi isteri cantik, tak dapat kerana kita pun tak handsome. Isteri pula nak laki handsome, nak laki ni handsome lah, habis. Orang panggil habis handsome lah. Maka tak dapat. Tak apa, tunggu di syurga. Dia sabar. Tak dapat laki handsome pun sabar. Tak dapat isteri cantik pun sabar. Maka Allah Ta'ala akan bayar. Allah Ta'ala akan bayar nikmat di syurga, akan dapat nikmat isteri dia akan cantik. Allah rubah rupa isteri dia akan cantik, dan Allah rubah rupa suami dia akan cantik. Ini ada khilaf. Setengah ulama mengatakan Allah Ta'ala sebagai balasan kepada tubuh badan kita ini yang melakukan amalan, Allah kekalkan. Rupa dan tubuh badan inilah yang akan Allah Ta'ala balas di syurga. Ada setengah pendapat mengatakan Allah kekalkan. Rupa kita ini Allah Ta'ala masuk dalam syurga dan Allah ubah jadi handsome. Jadi handsome. Dan tiada duka cita. Tak perah dan tuan-puan. Tak ada fras. Di syurga tidak ada fras. Tidak ada fras. Jangan bimbang. Sekarang ni stres, depression, nak PKP tu, semua orang stres. Banyak fikir, macam-macam fikir nak hidup tuan-puan, nak survive. Tak lama kita, sekejap saja. Kenapa tak lama? Kerana Nabi kata, dunia ini ataupun benda baharu ini, benda yang sekejap. Ingat, istilah sekejap ini dia merujuk kepada benda yang menerima binasa. Apabila benda itu terima binasa, dipanggil sekejap, walaupun ratusan tahun, dipanggil sekejap. Tetapi apabila benda itu tidak menerima binasa, dia panggil lama. Itulah kehidupan di akhirat, kehidupan selama-lamanya. Kenapa? Kerana dia tidak kehidupan selama-lama. Kerana Allah janji, Allah tak binasa. Walaupun dia terima binasa, tapi Allah janji, dia tidak membinasakan akhirat. Tidak membinasakan syurga dan neraka. Tetapi di dunia ini, dipanggil sementara, dipanggil sekejap, walaupun ratusan tahun. Dipanggil sekejap. Dan tiada, sekejap itu tuan-tuan, nak habis dah. Dan tiada duka cita, dan tiada ada kesusahan masa dan syurga. Dan syurga tidak ada letih tuan-puan. Tak ada stres, tak ada depression, tak ada fras, tak ada sedih. Tak ada sedih, tak ada letih di dunia ni. Ya Allah, letihnya. Walaupun kerja di PKM, walaupun kerja tak keluar office, walaupun kerja di rumah, lagi cabaran nak melayan anaknya, nak melayan isterinya, nak melayan suaminya. Letih, ya Allah, teramat sangat letih. Itu dunia, tak lama letih. Biarlah letih sedikit yang menjanjikan pahala untuk kita raih kekal, tempat yang sangat berprestij tinggi. Dan tempat itu yang bakal kita akan duduk, yang kita akan kekal selama-lamanya. Tempat yang tidak ada lagi letih. Biarlah letih sekejap untuk kita happy selama-lamanya. Adakah kita nak letih selama-lama? Daripada kita letih sekejap, baik kita pilih letih sekejap tuan-puan. Letih tak lama, 50 tahun kita letih. Letih tak lama, 60 tahun kita letih. Tapi kita bertukar alam, kita berada boleh mendapat tempat yang sangat berprestij tinggi dan sangat eksklusif. Waktu itu tidak ada lagi letih, tidak ada lagi benda yang tak suka, tidak ada lagi fras, tidak ada lagi benda yang kita benci. Semuanya happy. Semuanya happy. Dan tidak ada kesusahan masa dalam syurga. Dan dapat, habis. Last kali tuan-puan, kemuncak kepada kenikmatan. Kemuncak kepada kenikmatan syurga apa dia? Dan dapat melihat Tuhan masa kita dalam syurga. Bukan Tuhan dalam syurga dan bukan di luarnya, di luar syurga. Inilah dia mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Kemuncak kepada kenikmatan dalam syurga. Benda lain semua kecil tuan-puan. Semua kecil benda lain. Boleh bidadari, ya Masya Allah tuan-puan. Kalau kita baca kitab yang membincangkan tentang keunikan, keistimewaan, keluarbiasaan bidadari ini, sangat luar biasa. Tetapi bagi dia pun kecil. Istana mahliga yang Allah sediakan untuk dia bidadari, untuk dia.
Ada di dalamnya bidadari. Di dalamnya segala buah-buahan apa saja dia impikan, semua ada. Di bawah itu tajri min tahtihal anhar. Bawah itu mengalir air. Kita pijak soal dalam syurga ini tuan-tuan, lantainya. Lantai yang transparent. Di bawahnya nampak air. Macam kita berjalan di atas air. Semuanya bagi mereka kecil. Semuanya bagi mereka nikmat itu nikmat yang biasa. Kenapa? Kerana nikmat yang luar biasa bagi ahli syurga. Mata mereka dapat menyaksikan rupa, diri dan sifat Tuhan yang mereka selama ini percaya di dunia. Walaupun mereka tak nampak dengan mata, tak dapat mendengar dengan telinga, tetapi mereka yakin, mereka beriman, mereka percaya, dan hati mereka Allah bercirikan begini-begini. Allah ada ciri, Allah ada diri. Walaupun mereka tak nampak, walaupun mereka tak boleh dengar, walaupun mereka tak boleh sentuh, tapi mereka percaya, mereka beriman kepada Allah Ta'ala. Maka Allah berikan anugerah kepada mereka di syurga. Allah Ta'ala buka kasyaf, Allah buka hijab mata mereka, boleh nampak diri Allah Ta'ala dan ciri ma'ani yang ada pada diri Tuhan. Bukan saja diri Tuhan kita nampak, tetapi ciri ma'ani yang ada pada diri Allah Ta'ala itu pun Allah singkap penglihatan kita nampak. Nampak itu, macam mana nampak? Nampak dengan mukhalafatuhu lil hawadith. Nampak dengan tidak menyerupai yang baharu. Dan dapat melihat Tuhan masa kita dalam syurga. Tapi ingat, bukan Tuhan dalam syurga. Dan bukan di luarnya, bukan di luar syurga. Bukan Allah Ta'ala duduk dalam syurga, bukan Allah di luar syurga. Kenapa? Kerana Allah ini bukan bertempat. Kerana ciri mengambil ruang itu ciri makhluk, ciri baharu, bukan ciri yang ada pada Allah. Ciri Allah ini dia tidak mengambil ruang untuk kewujudan diri dia. Tak perlu dia mengambil ruang untuk kewujudan diri dia. Tak perlu dia nak menampakkan diri dia ini. Tak perlu dia kena berada di syurga. Tak. Cuma dia zahirkan, dia pancarkan, dia tajalli, dia viewkan diri dia di syurga. Bukan diri dia berada di syurga. Dan bukan juga dia berada di luar syurga. Laisa kamithlihi syai'un. Inilah dalil Allah tak menyerupai dengan baharu. Tiada sesuatu seumpamanya yang sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada suatu benda pun Allah sebut yang sama dengan, yang standard dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soalun, apa erti percaya dengan qadar? Wallahu a'lam. Ini kita simpan tuan-tuan, kerana ini tajuk last. Kita simpan minggu akan datang ataupun minggu keempat untuk kita khatamkan. Itu last kuliah yang keempat ni tuan-tuan. Kuliah yang minggu keempat, insya-Allah itu kuliah yang kita akan khatamkan kitab kita ini. Ada satu line lebih saja, ringkas saja. Tak sampai satu line, separuh saja insya-Allah kita akan khatam. Dah lebih, tak silap 2 tahun kita baca. Mula 2018 mungkin tak silap. 2018, 2019, 2020. Lebih kurang 2 tahun. Standard lah kita baca dalam 2 tahun kitab Paku Iman ini. InsyaAllah tuan-puan, insyaAllah kita akan khatamkan. Kalau kita dah tak bersambung PKP 18 Februari ini, maknanya kita boleh baca secara fizikal, kelas fizikal di surau. Di Sara, dan sepatutnya kalau boleh cantiknya memang kena khatam di secara fizikal lah. Kita mula kitab dulu fizikal dan kita khatam pun secara kelas fizikal lagi cantik lah. Tapi kalau dah kita teruskan PKP, tak jauh kita akan khatam secara online juga insya-Allah. Baik. Ada soalan ke tadi sebelum kita nak break? Sebelum kita tengok kok ada soalan. Tak silap ada soalan tadi. Tu 3 tahun baru, lama. 3 tahun, bukan 2 tahun lebih. 3 tahun kita mengaji. Soalan
Saya tak perasan tuan-tuan. Perasan tadi macam ada soalan. Ni Ustaz Roy. Kebetulan anak saya Amsyar ada tanya baru-baru ni, boleh tak kita minta doa pada Allah Ta'ala untuk lambatkan kiamat? Adakah boleh kita minta doa lambatkan kiamat? Harus. Boleh. Jadi doa ni, soal doa boleh termasuk doa yang harus, iaitu meminta supaya Allah lambatkan lagi kiamat. Tapi Allah Ta'ala ini itu doa. Doa, tapi Allah dah plan semua. Allah dah plan mengikut planning dia. Jadi apa yang Allah tanjis, Allah dah plan semua lengkap dia punya dia punya planner, plot jalan cerita dia. Bila nak kiamat dah ada dalam ilmu Allah Taala, dan Allah Taala plan ini berdasarkan kepada apa yang Allah Taala tanjis, tuan-puan. Tanjis bila kiamat ini, tarikh ni Allah tanjis berdasarkan apa yang dia nak. Apa yang dia decide. Nak tu maksud apa yang dia tentu. Dia tentu bila kiamat. Dia dah tentu dah. Dan juga apa yang dia tentu ini berada di dalam pengetahuan dia. Bukan dia tak tahu. Dia tahu. Iaitu dia panggil 3 serangkai sifat dia ini saling rangkai, saling ada hubung kait antara satu sama lain. Jadi soal doa itu perintah Allah Ta'ala. Perintah Allah Ta'ala ini, kalaulah kebetulan kena dengan plan Allah Ta'ala, maka dipanggil makbul doa kita. Dimakbulkan doa kita. Sebab itu kita akan belajar qada dan qadar, tuan-tuan. Doa itu dia bukan kita minta, Allah perintah suruh minta, tetapi Allah Ta'ala nak kabul, nak terima itu bukan mengikut kita, tidak. Dia mengikut plan Allah Ta'ala. Kalau kebetulan dalam plan Allah Ta'ala itu memang menepati dengan apa kita minta, maka dinamakan kita itu dikabulkan hajat kita dan permintaan kita. Dan kalau tak kabul, tuan-puan, Allah tak akan bayar, Allah Ta'ala akan berikan pahala kepada kita. Allah akan berikan pahala kepada kita. Sebab tu jangan bimbang doa. Walaupun kabul ke tak kabul, Allah terima ke tak terima, dapat ke tak dapat, tetap Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan berikan pahala yang besar kepada orang yang berdoa, orang yang berdoa. Kerana Allah berdoa ini, perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana sebagai, sebagai seorang hamba, kena banyak meminta-minta. Sebab tu lagi banyak meminta dengan Allah, lagi tinggi status kita. Kenapa? Kita hamba. Status kehambaan kita dengan Allah Ta'ala, maka meminta-minta itu Allah suka. Tuan, sifat hamba dengan Tuan ini selalu meminta-minta. Kerana kita ini tidak ada apa, sebab itulah kita meminta-minta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selagi banyak meminta, lagi Allah suka. Kenapa? Kerana lagi tinggi darjat kehambaan kita. Kita ni lagi rendah. Lagi tinggi, lagi banyak minta, lagi rendah kita. Lagi panggil sifat kehambaan itu, lagi tinggi sifat kehambaan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, insyaAllah tuan-puan, sekadar itu dulu. Terima kasih banyak kepada pihak penganjur, terima kasih kepada Abang Roy kita dan juga seluruh ahli jawatan kuasa surau Abdul Rahman bin Auf ataupun Sarah. Dan juga terima kasih banyak kepada tuan-puan, rakan-rakan, teman-teman yang memeriahkan live kita ataupun memeriahkan Facebook, program online kita di Facebook ini. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada kita, Allah turunkan rahmat kepada kita, Allah berikan keberkatan kepada diri kita, keluarga kita, harta benda kita, dan paling penting kepada umur kita. InsyaAllah mudah-mudahan tuan-puan, kita doakan Allah berikan segala bentuk kebaikan kepada diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من العلماء العاملين واجعلنا من المخلصين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله يا كريم. Baik, terima kasih semua. InsyaAllah kita jumpa lagi.